MCA persoal Timbalan Menteri Pendidikan tidak tahu delegasi Taliban. Fadlina perjelas tujuan sambut delegasi Taliban tonjol isu hak wanita. Pemuda DAP sifatkan Akmal Saleh sibuk tagih perhatian pemimpin utama negara. PAS Gasa PMX jelas niat sebenar syarikat swasta taja lawatannya ke luar negara. Hassan dipanggil Lembaga Disiplin PKR atas dakwaan rosakkan imej parti. Naim dedah pihak guna namanya bagi dapatkan lesen pengendali haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Dakwaan yang mengatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah tidak tahu mengenai tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyambut kerajaan Afghanistan timbul tanda tanya. Presiden MCA Wee Ka Siong menerusi catatannya di Facebook mempersoalkan perkara itu sambil mendakwa bahawa Wong Kah Wah mempunyai hubungan yang baik dengan Menteri Fadlina Sidek. Beliau secara sinis mempersoalkan pendirian Kah Wah terhadap sambutan kerajaan Taliban itu. Sebelum ini, pengerusi DAP Lim Guan Eng mahu Kementerian Pendidikan menjelaskan perkara itu memandangkan Afghanistan dikenali sebagai negara yang menyekat pendidikan untuk golongan wanita. Lim turut memaklumkan bahawa Menteri Fadlina tidak memberitahu perkara tersebut kepada timbalannya sendiri. Ulas lanjut, Wee juga mengingatkan bagaimana ada pemimpin politik tertentu ketika menjadi pembangkang gemar menggunakan perkataan Taliban dalam ucapan dan ceramahnya untuk menyerang musuh politik. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Fadlina Sidek mempertahankan keputusan menjadi tuan rumah bagi delegasi dari Afghanistan walaupun negara yang dipimpin Taliban itu menghadkan akses wanita kepada pendidikan. Jelas beliau setiap peluang perlu direbut untuk membuka mata kerajaan pimpinan Taliban mengenai hak wanita mendapat pendidikan. Beliau yang berkata dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa kementerian itu berusaha mengambil langkah itu untuk melawan diskriminasi dan terus memperjuangkan hak pendidikan untuk anak-anak perempuan di seluruh dunia. Fadlina sebelum ini mengesahkan beliau menyambut delegasi yang diketuai oleh Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Afghanistan, Shahabuddin Saqib awal bulan ini. Susulan itu, pengerusi DAP Lim Guan Eng mempertikai perkara itu dengan memetik bahawa Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Afghanistan dan dasar negara itu yang menghalang wanita daripada belajar di sekolah menengah dan universiti. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menerima seram balas yang bertalu-talu oleh beberapa pemimpin muda DAP selepas mengeluarkan kenyataan yang mengkritik pimpinan utama DAP. Naib Ketua Pemuda DAP Raja Ahmad Iskandar Faris menyatakan rasa hairan apabila Akmal tersentap kerana Setiausaha Agung DAP Anthony Loke tidak membalas serangan-serangannya. Beliau turut mempersoalkan niat sebenar Akmal yang cuba mencetus polemik tidak berkesudahan terhadap pimpinan DAP. Terdahulu, Akmal Saleh menyifatkan Anthony Loke sebagai kaduk naik junjung selepas mendapat jawatan menteri. Anthony Loke dalam reaksi balasnya menyatakan bahawa beliau enggan memberi respon kepada kenyataan Akmal kerana menurutnya dia tidak berada pada level yang sama. Jom sertai peraduan bersama Netstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Berapakah nilai saman yang bakal dikenakan kepada Sanusi oleh DSET Group? Nyatakan tarikh berita yang disiarkan bertajuk Mufti Larang Buka Aib Tun Daim dan lengkapkan slogan Malaysia menjadi lebih kuat apabila kita semua. Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 22 November 2024. Pemenang peraduan minggu kelima ialah Izhar Zuhaili. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih.
tindakan kerajaan menerima tajaan terhadap kos lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada sebuah syarikat swasta membuka pintu persoalan mengenai konflik kepentingan. Sehubungan itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mempersoal sama ada benar pihak berkenaan begitu bermurah hati atau menganggapnya sebagai pelaburan strategik dengan pulangan dijanjikan. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar memaklumkan kos sekitar 70 hingga 80% yang dibelanjakan membabitkan perjalanan dalawanan rasmi ke 5 negara ditanggung syarikat swasta yang turut mengikuti urusan itu. Datuk Seri Anwar berkata ia adalah pendekatan lain di bawah pentadbirannya untuk memastikan perbelanjaan bagi membiayai lawatan rasmi keluar negara diuruskan dengan secepat mungkin. Jelasnya lagi, syarikat tersebut membantu membiayai kos perjalanannya adalah mereka yang mempunyai kepentingan perniagaan pelaburan di negara ini. Wakil Rakyat Pasir Gudang Hassan Karim dihadapkan ke Lembaga Disiplin PKR semalam disebabkan terdapat aduan daripada Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR terhadapnya. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh berkata aduan disampaikan kepadanya itu berkaitan kenyataan dibuat Hassan secara terbuka. Bagaimanapun, Fuziah yang bercakap kepada FMT tidak mendedahkan ucapan atau kenyataan dibuat Hassan itu. Terdahulu, FMT memetik sumber melaporkan Hassan dipanggil Lembaga Disiplin PKR atas dakwaan merosakkan imej parti kerana kenyataan terbukanya mengkritik kerajaan dalam penganugerahan rangkaian 5G kedua negara kepada U-Mobile Sdn Bhd. Sumber enggan dikenali itu memberitahu bekas Ketua PKR Johor itu juga dituduh parti kerana menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Awal tahun ini, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil memberi teguran keras kepada ahli parlimen itu supaya berhenti campur tangan dalam hal ehwal dalaman parti Sekutu Pakatan Harapan. Kenyataan itu susulan tindakan Hassan menggesa UMNO menggantikan presidennya Zahid Hamidi bagi mendapatkan semula keyakinan pengundi Melayu terhadap parti itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mukhtar mengharamkan sebarang hasil penipuan yang menggunakan namanya bagi mendapatkan lesen pengelola jemaah haji. Naim memaklumkan ada dalam kalangan pihak yang bergerak menggunakan namanya bagi permohonan baharu dengan jaminan lesen itu akan lulus. Beliau berkata sekiranya perkara itu berlaku, syarikat yang berjaya mendapatkan lesen namun diminta bayaran oleh pihak tersebut perlu menuntut semula wang mereka. Sementara itu, Naim mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan memilih pakej haji melalui syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji. Pihaknya akan terus memantau dan menangani isu penipuan pakej haji dan umrah yang sering menjadi isu hangat setiap tahun. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.